Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, qaidil mujahidin, raidil muallimin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina habibina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyyu ba'dah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian dan rasa syukur kita panjatkan bersama kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas ruang masa dan juga kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita pada pagi ini. Dan kita mulakan dengan kita sama-sama menghadapkan diri kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjemaah. Dan seterusnya kita mulakan, kita sambung permulaan pagi ini dengan kita menuntut ilmu dan lebih baik, dan dalam keadaan yang terbaik pada pagi ini kita sama-sama dihimpunkan untuk menuntut salah satu ilmu daripada ilmu kalamullah, yakni berkaitan Al-Quranul Karim, yakni berkaitan dengan adab-adab ataupun akhlak-akhlak ketika kita berhadapan ataupun membawa ataupun menghafaz Al-Quran. Pada pertemuan sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana galakkan untuk kita ni membaca Al-Quran dalam keadaan bersiwak, yakni bersihnya mulut kita untuk membaca Al-Quran. Dan seterusnya kita digalakkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, bersih, dan kita bincangkan juga kita perlu membaca Al-Quran kalau tiadanya air, digalakkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bertayamum, kan? Maka hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan bab pembaca Al-Quran ni, dengan tajuk galakkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus, kan? Sebelum ni dah cerita tentang fokus dia lebih kepada diri ataupun individu yang nak membaca Al-Quran tu, bersih diri, bersiwak, kan, dalam keadaan suci. Orang yang nak membaca Al-Quran tu kena, kalau tak ada wuduk, kena tayamum. Ni nak cerita berkenaan dengan tempat pula, tempat untuk kita membaca Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, sekumpulan ulama menggalakkan bacaan Al-Quran dilakukan di masjid. Tempat yang digalakkan untuk membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, yang pertama sekali adalah di masjid. Kerana masjid mempunyai nilai kebersihan dan kemuliaan, serta tempat yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain, iaitu termasuklah iktikaf. Sebab apa kat masjid? Kan? Sebab masjid ni, rumah Allah Subhanahu wa taala ni dia ada kelebihan-kelebihan, yakni bersih, mulia, kemudian boleh beriktikaf. Kerana setiap orang yang duduk di dalam masjid perlulah berniat iktikaf, sama ada lama ataupun sekejap duduknya. Dalam kata perlu ni bukanlah maksudnya wajib, akan tetapi niat iktikaf itu adalah perkara yang sunnah, yang mengikuti kepada amalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mula-mula masuk ke dalam masjid, dia hendaklah berniat iktikaf. Adab ini sepatutnya diambil perhatian dan disebarkan. Adab yang bagaimana? Ada cerita dulu. Adab untuk kita ni mula-mula masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk kita masuk ni dengan niat beriktikaf. Kan? Sebab itulah perkara yang sering dilaksanakan oleh
para baginda Nabi dan juga para ashabun Nabi dan juga para ulama. Kanak-kanak dan orang awam perlu mengetahuinya kerana ia adalah termasuk dalam perkara yang sering diabaikan. Orang sering lupa sebab bab niat ni kadang-kadang orang lupa. Kan? Kita masuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tujuan kita tu dah ada. Kan kadang-kadang nak bersolat, nak solat Jumaat, ya, nak solat Jumaat, nak solat berjumaah, ya, dan nak buat ibadah-ibadah lain. Tapi ya tidak diselangi dengan salah satu adab yang utama untuk memasuki masjid, yakni di samping kita berniat untuk melaksanakan ibadah tersebut, ya, ibadah yang kita perlu niatkan adalah beriktikaf di dalam masjid. Ya. Berkenaan membaca Al-Quran di dalam tempat mandi. Ya. Tadi keutamaan yang pertama membaca Al-Quran dalam masjid. Kemudian ditimbulkan pula masalah membaca Al-Quran di dalam tempat mandi. Para ulama salaf berselisih pendapat pada hukum makruhnya. Ulama kami berkata tidak makruh. Ulama kami ni maksudnya ulama mazhab Syafi'i, sebab Al-Imam An-Nawawi ni bermazhab Syafi'i. Ya. Pandangan ini dinukilkan oleh imam yang disepakati ketinggian ilmunya, yakni Abu Bakar bin Al-Munzir di dalam kitab Al-Ishraf, daripada Ibrahim An-Nakhai dan Malik, serta turut merupakan pendapat Atta'. Manakala ramai juga yang menghukumkannya makruh, antaranya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan juga Ibnu Abu Daud meriwayatkan pandangan tersebut daripada beliau, serta turut disampaikan oleh Ibnu Al-Munzir daripada sekelompok tabi'in. Antaranya ialah Abu Wa'il Syaq bin Salamah, Asy-Sya'bi, Hasanul Basri, Makhul dan Qabisah bin Zuhaib. Kami juga meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai dan ulama lain. Dari kami menyampaikan hukum ini daripada Abu Hanifah. Ya. Kalau Ibrahim An-Nakhai tadi, Imam Nawawi dia ikut pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tadi pendapat dia tidak makruh. Dia kenapa ada timbul dua pendapat? Kerana kalau lazimnya tuan-tuan pergi ke negara, orang kata negara Arab ni, ya, negara-negara orang Arab ni, Middle East ni, mereka ni, kalau kita kat sini kan, kita panggil Al-Hammam ini sebagai tandas. Ya, Al-Hammam ini sebagai tandas. Tetapi kalau orang-orang belah Mesir, dia berbeza. Al-Hammam ini dia bukan tandas, dia bilik air. Kalau kat sekolah kita kat Malaysia ajar murid-murid hammam tandas. Tapi kalau orang-orang belah Arab, dia ada perbezaan lahjah. Ada orang Arab mengatakan hammam tandas. Ada orang Arab kata hammam bukan tandas, hammam ni bilik air sahaja. Apa maksud bilik air? Tempat mandi sahaja. Jadi bila tempat mandi, tidaklah ada orang berhadas kecil kat situ, maknanya tak ada orang muai besar, tak ada orang muai kecil, kan? Dia gunakan tempat tersebut hanya untuk mandi. Bila gunakan tempat tersebut hanya untuk mandi, maka timbullah perbezaan di kalangan ulama sama ada tempat mandi ini layak atau boleh digunakan untuk tempat bacaan Al-Quran. Ya. Sebab tu timbul yang kata tempat mandi kita kadang-kadang tempat mandi pun kita rasakan tandas, tapi tidak, dia berbeza dengan orang Arab. Ada orang setengah orang Arab dia kata tak, tandas bukan tempat mandi. Ya. Tandas ya Arabnya lain, dauratul miyah kan. Tu tempat buang air, tempat untuk orang melepaskan hajat dia. Tapi hammam bukan. Ada setengah tempat Al-Hammam ni tempat mandi awam. Ya, jadi disebabkan perbezaan kepada maksud daripada kalimah bahasa Arab itu sendiri, mendatangkan perbezaan terhadap pandangan ulama. Tu dia. Sama juga macam mazhab Syafi'i, macam mana dia boleh mengistimbatkan hukum terhadap orang yang telah bercerai kemudian ingin rujuk balik. Kan? Orang yang dah bercerai rujuk balik ni, diambil daripada kalimah al-quru. Al-quru ni dalam bahasa Arab dia boleh mendatangkan dua maksud. Yang pertama haid, yang kedua suci. Ya.
Jadi pendapat Ashabus Syafi'i mengatakan al-quru itu suci. Maka salah satu quru adalah 3 kali suci. Ya. Manakala pendapat Imam Al-Hanafi mengatakan al-quru ini pula adalah haid. Maka memadai wanita yang datang 3 kali haid, selepas haid yang ketiga dia boleh bernikah yang baru. Tapi tidak sama. Suci dengan haid tak sama. Ya. Kalau pendapat imam kita mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Maknanya 3 kali haid, tapi haid yang ketiga tak suci lagi. Tak boleh dia bernikah yang baru. Tak boleh. Kan? Itu dia. Sebab apa? Sebab kalimah itu sendiri mendatangkan 2 maksud yang berbeza dan menimbulkan perbahasan ulama. Sebenarnya itu adalah fadlu minallah, yakni kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan terhadap ketinggian ilmu bahasa Arab itu sendiri. Ya. Asy-Sya'bi berkata, makruh membaca Al-Quran pada 3 tempat, yakni tempat mandi, tempat buang air. Tengok. Mandi lain, buang air lain. Ya. Tempat mandi, tempat buang air dan kawasan mengisar gandum. Di pendapat Imam Asy-Sya'bi. Diriwayatkan daripada Abu Maisarah katanya, tidak layak disebut nama Allah melainkan di tempat yang baik. Wallahu a'lam. Berkenaan membaca Al-Quran di jalanan, kita nak ambil pendapat yang mana? Kan? Ya, kita sebaik-baiknya ambillah pendapat membaca Al-Quran di tempat-tempat yang baik. Kan? Kerana kita dalam keadaan wakil dan masyarakat kita sekarang ni banyak pilihan tempat-tempat yang baik disediakan untuk kita. Hatta dekat stesen-stesen R&R persinggahan, di stesen minyak, Petronas, Shell dan sebagainya ada disediakan musalla, surau. Jadi kalau kita berhajat untuk membaca kalam Allah untuk peringatan diri kita, boleh dibuat di tempat tersebut. Kan? Tak adalah selayaknya kita nak bawa ke tempat bilik mandi dan sebagainya. Ya. Berkenaan membaca Al-Quran di jalanan, ini membaca Al-Quran pula di jalanan, mana-mana di mana-mana tempat, selain daripada masjid, rumah Allah, surau, selain daripada tempat mandi tadi, kita tengok bagaimana membaca Al-Quran di jalanan. Pendapat terpilih ialah harus dan tidak makruh. Dia hukum asal lah. Al-aslu fil asya' ibahah. Hukum asal kepada sesuatu perkara adalah harus. Apabila pembacanya tidak menjadi lalai dan leka. Kan? Dia harus dengan syarat bila kita baca dekat tengah jalan ni, kita tak jadi lalai dan leka. Kenapa? Kerana khawatir bila baca di tengah jalan akan menyebabkan gangguan kepada tumpuan kita ataupun fokus kita. Kan? Baca di tempat awam orang ramai sebagai contohnya, kan, orang lalu tegur, kita pula baca, ya, sangkut, tak habis satu ayat kita dah menjawab teguran orang, salam orang dan sebagainya. Jika dia menjadi lalai dan leka daripada bacaan Al-Quran tadi, hukumnya adalah makruh. Sebagaimana Nabi SAW tidak suka Al-Quran yang dibaca oleh orang yang mengantuk, kerana bacaannya dikhawatiri menjadi salah. Ya. Khawatir orang baca Quran mengantuk, khawatir bacaannya ni salah. Kan? Ibnu Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abu Al-Darda radhiyallahu an bahawa beliau membaca Al-Quran di jalanan. Ya. Umar bin Abdul Aziz pula telah meriwayatkan bahawa beliau mengizinkan tindakan itu. Kan? Dia tak ada menjadi masalah lah bagi orang yang ketetapan hatinya dan fokus penglihatannya itu tetap pada Al-Quran. Ada. Kan? Ada kawan saya semasa belajar dulu, dia ni kalau dia mengaji dia sentiasa fokus. Bagilah kat mana pun, kalau kami balik naik train KTM tu, kalau dia mengaji, orang jalan, orang terjatuh ke depan dia, dia tak akan toleh pun. Dia orang macam tu dia boleh fokus. Kan? Kalau dia duduk dalam kereta pun dia mengaji, dia tak pening. Ada orang dia tak boleh buka buku ke, tengok handphone ke, duduk dalam kereta pening sebab beronjot-onjot. Saya tak boleh, tambah-tambah kalau duduk belakang. Kan? Jadi pening, hilang fokus. Tapi kalau jenis orang macam ni tak jadi masalah, bacalah di mana-mana Al-Quran. Dia orang macam ni, passion dia macam orang Arab Mesir. Orang Arab Mesir, dia segala bentuk keadaan dia baca Al-Quran. Itu hebatnya lah. Bi'ah tu
jaranglah kita nak dapat tengok kat tempat kita. Orang Arab Mesir ni kalau dia buka kedai pun, tokai kedai duduk dekat depan kedai baca Quran. Tak ada buat apa, dia baca Quran. Kan? Orang bawa teksi pun, kan, orang bawa teksi dia buka kaset tu pakai Al-Quran, kan. Kadang-kadang dia pun ikut sebab ramai orang dia ni menghafaz Al-Quran, kan. Majoriti orang dia lah menghafaz Al-Quran, kan. Kadang-kadang kita tengok konduktor bas tu, lepas ambil kita bayar tiket, dia pun duduk balik kat tempat dia baca Quran. Kan, kita dah canggih, kita tak ada konduktor dah sekarang, kan. Kita pakai masuk mesin dia ada konduktor lagi. Ada konduktor dia kalau bas kat Mesir tu dia canggih sikit. Dekat belah belakang tu konduktor tu siap ada meja kecil, lepas tu ada kursi dia khas. Dia duduk situ, kan. Dia duduk situ. Dan amalan orang Mesir ni kalau masuk daripada kebiasaan naik bas, masuk daripada pintu belakang. Masuk pada pintu belakang, terus ke meja konduktor bas, bagi duit. Kalau kita masuk daripada pintu depan, tak payah pergi belakang. Pas je duit ni tadi kepada orang belakang. Tu budaya Mesir. Dia macam tu. Ya. Kita pergi Mesir kan, kita dah masuk ke pintu depan, salahnya orang dah sesak dalam bas. Bas memang macam sardin lah, kan. Tak dapat nak pergi belakang tu. Kita pun bagilah duit. Mana kita nak pergi? Bayaran dia berapa? Dia senang ya, bas Mesir ni dia pukul rata je. Saya ingat dia pukul rata, kan. Kalau bas nombor 1 saya ingat harga dia dulu RM50. Dekat ke jauh ke RM50 juga. Tuan-tuan pergi selang satu stesen RM50. 10 stesen tuan-tuan pergi pun RM50. Senang dia kira, kan. Kalau saya ingat lagi, kalau bas nombor 14 dia 75 sen. Pergilah jauh mana pun 75 sen. Pergilah dekat mana pun 75 sen. Bas nombor 1 bas kecil. Kalau zaman saya lah mengaji dulu, bas 14, bas panjang, tapi harga dia murah. Ya. Kan, kalau kita dah masuk pintu depan, kita pas je kat orang. Orang tu pun pas sampai kat konduktor pun keluarkan tiket, pas balik sampai kat kita. Jangan risau, tiket mesti sampai. Kan, takut pergi Mesir nanti pas duit tak ada pula. Sampai tiket tu insya-Allah. Itu budaya dia. Kan, tu macam tu. Kan. Jadi konduktor ni kebiasaannya kalau orang-orang Muslim, dia duduk je kat situ. Kalau jenis malis lah, dia duduk, dia akan baca Al-Quran. Tunggu duit sampai, bagi tiket, kan. Bagi dengan duit, kalau ada duit pulang, bagi balik duit pulang tu, kan. Kalau dia jenis rajin sikit, dia akan pergi berjalan, bagi tiket, duduk balik. Ya, dia macam tu. Ibnu Abu Daud berkata, Abu Ar-Rabi' menceritakan kepadaku, beliau berkata, Ibnu Wahab memberitahu kami, katanya, aku bertanya kepada Malik mengenai seorang lelaki yang solat di akhir malam, kemudian keluar menuju masjid dan masih terdapat baki surah yang dibacanya. Dia bangun solat malam. Bangun solat malam ni, ya, para atba'ut tabi'in, sahabat-sahabat yang terdahulu, mereka ni bangun solat malam, mereka ni habiskan bacaan Al-Quran dalam solat malam. Ya. Dan ada satu orang, ya, atba'ut tabi'in, dia tak habis bacaan Al-Quran dia pada salat malam tersebut. Maknanya mungkin dia baca satu surah ni tak habis. Ya. Jadi dalam perjalanan nak pergi subuh ni, ya, dia tak habis lagi bacaan satu surah tersebut. Ya. Lantas beliau menjawab, aku tidak tahu mengenai bacaan Al-Quran di jalanan. Ini pendapat Ibnu Wahab. Ya. Kan. Beliau tidak menyukai bacaan tersebut. Riwayat ini mempunyai sanad yang sahih daripada Malik. Maknanya kalau pendapat Ibnu Wahab tadi, dia kata, ya, kalau boleh habiskan dalam bacaan solat tahajud, dalam bacaan kita berqiyamul lail, kita boleh habiskan bacaan tu, habiskanlah, jangan biarkan tergantung. Dalam kes ini diceritakan bahawasanya orang ni dia bangun berqiyamul lail tak habis, kemudian dalam perjalanan ke masjid, dalam perjalanan ni, kan, contohlah kita daripada rumah dan perjalanan ke surau, kita menghabiskan bacaan tersebut. Kan. Jadi kalau ikut pendapat Ibnu Wahab, dia kata dia tidak menyukai perkara tersebut berlaku. Kan. Sebab apa? Sebab khuatir tadilah akan mendatangkan kelalaian, leka dalam tengah-tengah berjalan ni. Tambah zaman kita sekarang ni, kereta, motor, kan, takut tersalah baris, ya, berlakunya lahnul jali, kan, kesalahan yang nyata,
ya, yang mendatangkan dosa pada bacaan dan sebagainya. Jadi kalau boleh dihabiskan, maka habiskanlah bacaan tersebut. Tapi kalau jenis kita ni memang fokus, ingat betul, tak menjadi masalah nak dibuat. Galakan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Ya, baca Al-Quran luar daripada solat. Kalau dalam solat memang kena wajiblah menghadap kiblat. Kalau tak hadap kiblat, tak sah solat kita, kan? Hal ini terdapat dalam sebuah hadis. Khairul majadisi mastuqbila bihil qiblah. Artinya, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap ke kiblat. Ya. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat daripada Ibnu Umar. Disarankan untuk duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram serta menundukkan kepala. Cara duduknya ketika sendirian tetap perlu mengelakkan adab dan merendah diri, sama seperti dia duduk di hadapan gurunya. Kaedah baca Al-Quran ketika bersendirian dalam keadaan menghadap kiblat ni, kalau kita duduk pun perlu duduk, ya, bila nak baca Quran ni perlu duduk sama seolah-olah kita sedang duduk menuntut ilmu di hadapan seorang guru. Maknanya dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan beradab. Walaupun orang tak tengok kita, tak boleh kita melunjur baring macam tu, kan? Buat kepala macam ni, tak dapat tu, kan? Inilah cara yang paling sempurna. Itu kaedah paling sempurna, kan? Jika dia membaca Al-Quran secara berdiri, tadi dalam keadaan duduk, ni berdiri pula, ya, atau mengiring, atau di tempat tidur, atau dalam apa jua keadaan yang lain, maka ia adalah harus. Kalau dalam nak baca dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, mengiring ataupun tidur, dia harus, ya. Dan dia tetap mendapat pahala namun kurang daripada cara yang pertama tadi. Maksudnya pahala yang lebih besar untuk keadaan orang yang membaca Al-Quran, yang paling utama adalah dengan keadaan duduk seolah-olah dia sedang menuntut ilmu di hadapan gurunya. Adapun kalau nak buat dengan kaedah yang lain, kan, dia nak mengiring, dia nak berbaring, ya, dia nak duduk di tempat tidur membaca Quran, dapat pahala tak? Dapat juga pahala, ya, tetapi kuranglah pahalanya berbanding jika dia membacanya dalam keadaan duduk yang pertama tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka dalam keadaan berdiri, duduk, dan semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Sabit juga sebuah hadis dalam kitab As-Sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Apa maksud dia? Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri, ya, bersandar ke pangkuanku ketika aku didatangi haid, lalu baginda membaca Al-Quran. Maksudnya Nabi ni dia orang dia romantik, dia bersandar dekat Khadijah, kan, dekat Aisyah, dia bersandar dekat Aisyah. Kemudian dalam keadaan bersandar tadi ni Nabi membaca Al-Quran. Boleh tak? Nak cerita sebab apa ada hadis ni? Sebab keadaan tersebut dibolehkan. Sebab yang membaca Al-Quran tersebut adalah Nabi, ya, bukan Aisyah yang baca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri. Artinya baginda membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya berada di pangkuanku. Maksudnya Nabi sedang berbaring di pangkuan Aisyah sambil membaca Al-Quran. Ya, dibenarkan. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, "Inni aqra'ul Quran fi salati wa aqra'u ala firashi
Sesungguhnya aku membaca Al-Quran di dalam solat dan juga membaca Al-Quran di tempat tidur. Abu Musa Al-Asy'ari dia kata apa? Ya, nak baca Al-Quran ni bukan tunggu solat sahaja maksudnya lah, kan? Tapi boleh dibaca daripada dalam keadaan yang lain. Dia baca Al-Quran ketika dia berada di dalam tempat tidurnya, kan? Ini sebenarnya sabit juga dengan galakan hadis Nabi untuk kita membaca surah Al-Mulk, ya, setiap hari sebelum kita tidur, untuk membebaskan kita daripada azab kubur. Jadi bila ada galakan-galakan Nabi, ada juga hadis-hadis yang menyokong. Jadi Nabi kata boleh, kan? Abu Musa Al-Asy'ari kata boleh. Sebab apa? Sebab adanya hadis-hadis yang lain tadi, kan? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha pula katanya, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir. Ya, sesungguhnya aku akan membaca hizibku ketika berbaring mengiring di tempat tidur. Hizib yang bagaimana? Kan hizib-hizib ini mengandungi ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Sebab itulah diriwayatkan daripada Aisyah berkenaan dengannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, di tempat-tempat yang baik, ya, di tempat-tempat yang orang kata selesa untuk kita membaca Al-Quran, dibenarkan untuk kita membaca Al-Quran dalam apa jua keadaan. Maksudnya apa? Dalam keadaan berbaring, ya, dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan kita tidur, kan? Maksudnya duduk ke atas katil tu boleh tak? Boleh baca Quran. Dapat pahala tak? Dapat. Ya, tetap dapat pahala. Ya, walaupun orang kata pahala yang utamanya adalah dalam keadaan duduk. Tapi yalah, kalau kita dah buat persediaan nak tidur dan apa semua dan sebagainya, lebih mudah untuk membaca di sisi katil ataupun di atas katil tu sendiri, bacalah, kan? Maknanya tidak ada bebanan terhadap diri kita, dan itu merupakan perkara yang sunat yang mendatangkan pahala, bukan perkara wajib. Wajib orang nak baca je mesti duduk, susah, kan? Jadi ya, dalam segenap keadaan boleh dibaca Al-Quran. Dan kenapa ada perkara-perkara tersebut? Sebab nak memberi galakan kepada umat Islam agar kita ni sentiasa dekat dengan kalam Allah, sentiasa melazimkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya, kalau macam cucunda Nabi SAW, kita tak berani buat. Kalau macam Fatimah Al-Aina, kan? Ya, Fatimah Al-Aina, kalau dia di Mesir, kan? Dia ni termasuk dalam golongan-golongan yang dihalau ke Mesir, ya, pada zaman berlakunya pertelingkahan di antara Hussein, ya, dengan satu lagi pihak, ya. Kemudian keluarga tersebut dihalau ke Mesir. Dan Fatimah Al-Aina ni akhirnya menetap di Mesir. Fatimah Al-Aina ni kalau tuan-tuan pergi, kan, maqam dia tu ada di sebuah masjid di Mesir, kan. Kalau kita baca kisah aja dekat situ, dia ada tulislah kisah yang panjang, kan, kat situ. Fatimah Al-Aina ni, ya, tempat tidurnya tu apa? Tempat tidurnya itu adalah, ya, kuburnya yang dikorek sendiri oleh dia. Kok berani nak buat kat rumah kita, kan? Dia gali kubur, dia ceritakan dalam yang panjang tu, cerita saya baca, kan. Fatimah Al-Aina ni dia gali kubur, kan. Kemudian dia ceritakan sepanjang tempoh 30 tahun lebih kot. Maksudnya dia mungkin gali tu lebih pada usia yang muda. 30 tahun lebih itulah, di situlah dalam kubur yang digali itulah dia beribadah, ya. Dia beribadah, kan. Kemudian dia berzikir, membaca hizibnya, ya, dan juga membaca Al-Quran di dalam itu. Sehinggalah diceritakan, dia kata dia tidak bimbang di atas dalam ruang rumah dia itu, kerana dia tahu amalan-amalan itu telah dilaksanakan di tempat tersebut, kan. Maknanya orang perempuan kan afdal, ya, beribadah dekat mana tempat dia tu, kan, dalam bilik dia tu. Jadi dia kata, orang tanya dia, aku tak bimbang, sebab aku dah tahu ni semua ni, kan, semua ni nanti akan menjadi penjamin kepada diri dia. So dia kata, ni, ya, kat sini aku dah membaca Al-Quran,
Lepas tu dia kata dia di dalam kubur tersebut dia telah mengkhatamkan sepanjang hidup dia ribuan kali bacaan Al-Quran di tempat tersebut. Tak terbuat kita. Kan? Kita tak mampu nak gali kubur dalam rumah kita sendiri, tapi kita mampu kalau ada katil dalam rumah kita tu, kan, kalau tak ada sejadah pun kat solat ada katil tu, bacalah Quran kat situ. Sekurang-kurangnya sebab katil tu mungkin datang menjadi penjamin diri kita. Kan, nak gali kubur sendiri kan bini kita khabar buang terbiat ke apa ni. Kan, tahu dia buat borang nanti bang tukar nama lah copek. Ya, tukar nama copek. Kan, sebab apa? Sebab tengok dah macam poning dah ni kan, dah siap gali kubur dalam rumah dah. Ya. Kan, tapi nak menunjukkan itu kuatnya, hebatnya orang-orang terdahulu, kan, bagaimana waris Nabi ni beribadah, kan, sehingga mana mereka ni tak takut dah, kan. Kalau orang kata kau buat apa dalam rumah ni semua amalan-amalan aku, semua ni boleh jadi penjamin aku, seolah-olah macam itulah. Ya, sebab apa? Mereka ni kuat. Mereka ni kisah-kisah hidup mereka ni, orang kata mereka bercerita di antara satu sama lain bukan untuk menunjukkan sifat riak terhadap ibadat, tetapi memang lazim orang-orang terdahulu ni, pada sahabat, atba'ut tabi'in, mereka bila orang datang bertanya tentang amalan, mereka ni datang bertanya tentang amalan ni untuk mendapatkan motivasi, untuk mendapatkan kekuatan agar dapat beramal sama sebagaimana ya para pewaris Nabi, para sahabat Nabi ni beramal, menjalankan ibadah. Kan, itu dia. Itu memang termasuk dalam kehidupan mereka. Adapun kita buatlah apa yang kita termampu sebagai umat Nabi, jangan tak buat langsung. Itu yang penting. Ya, dapat seminggu sekali pun jadilah bacaan di katil, kan. Dapat dalam 2-3 hari sekali pun jadilah, kan. Itu dia. Ya, jadi sekadar itu sahajalah. Itu merupakan nasihat ya untuk diri saya juga, ya, dan juga untuk diri tuan-tuan perempuan yang hadir pada pagi ini. Moga-moga insya-Allah bermanfaat. Ada soalan ke sebelum kita tamatkan? Kalau tak ada, sama-sama kita tamatkan dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma asrif 'anna hadzal waba' wa qina syarra rada' wa najjina minat ta'ni wat-ta'un wal bala' في بدننا خاصة وبلدنا عامة بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.